Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 416. Yang sebelum itu teksnya kita belum baca, tapi ayat-ayatnya telah kita selesaikan. Mana yang lebih penting, ayat ke ataupun kandungan ayat? Kita tengok mana yang pendek lah. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. Mereka bertanya kepadamu tentang hukum haid. Qul huwa adha. Katakanlah haid itu adalah satu kekotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Oleh itu jauhkanlah diri kamu daripada wanita sewaktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dan janganlah kamu mendekati mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka datangi mereka itu mengikut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang membersihkan diri. Ayat ini mengandungi beberapa hukum dan beberapa nasihat
di sebalik ayat yang menggunakan istilah namanya balaghah. Al-Quran meliputi bacaan, meliputi makna yang zahir, makna yang tersirat di sebalik. Semuanya ini ada dalam Al-Quranul Karim apabila kita baca. Jadi kita baca dengan pengetahuan, bukan hanya semata-mata baca, tetapi kita baca juga apa yang tersirat di sebalik perkataan itu. Perkataan mempunyai ertinya yang tersendiri. Ada makna lahir, ada makna zahir, ada makna yang di sebalik, yang tersembunyi. Kerana ada hikmat-hikmat yang tertentu, maka ia disembunyikan. Misalnya di sini perkataan al-mahid. Al-mahid ini tempat, nama tempat, mahid, masjid, mimbar. Dia ini masdar, namanya masdar mimi, masdar yang ada mim awalnya. Masjid, tempat sujud. Mahid, tempat keluar darah bulanan bagi wanita. Lagi apa lagi? Mimbar, tempat azan. Lagi apa laginya? Mihrab, tempat perang. Mihrab, harbun maknanya perang, mihrab. Lagi apa laginya ni? Mim. Jadi perkataan yang mula dengan mim ini biasanya dia membawa arti tempat. Masjid, tempat sujud. Mimbar, tempat besyarah, tempat besar, tempat azan lah katanya. Banyak lagi lah mim ni. Jadi di sini mahid maknanya tempat haid, ataupun haid sahaja masdar. Sama ada masdar mimi, masdar yang ada mim pada awal, ataupun dia menunjukkan satu makna perbuatan. Mengapa Al-Quranul Karim bukan perbuatan tempat? Mengapa Al-Quranul Karim menggunakan masdar mimi ataupun mahid, tempat keluarnya darah haid? Kerana memilih perkataan yang lebih sopan. Al-Quranul Karim tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan, kecuali apabila keadaan itu menekan untuk dia bersopan, untuk menzahirkan perkataan itu. Jadi sopan itu satu perkara, tapi kesopanan janganlah pulanya sampai kepada peringkat tersembunyi makna asal, makna yang dikehendaki daripadanya. Ayat ini disebut al-mahid, maksudnya ada tempat, ataupun masdar mimi. Itu pemilihan Al-Quranul Karim, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan perkataan-perkataan yang senang didengar, tidak jijik. Ada perkataan yang kalau disebut makna asalnya, yang tersembunyi dan yang tidak tersembunyi, maka dia boleh dianggap sebagai kurang sopan. Kitab suci Al-Quranul Karim merupakan wahyu dan sekaligus kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tentunya lah memilih bahasa-bahasa yang cantik untuk dipakai. Jadi wa yas'alunaka 'anil mahidi, mereka akan bertanya, mereka ni manusia, orang mukmin, orang Islam, datang bertanyamu wahai Muhammad 'anil mahidi, daripada hukum apa dia tanya, hukum haid. Itu mereka akan bertanya kepadamu. Sebenarnya hukum haid itu dah jauh dah. Sebab sebenarnya hukum dalam perhubungan antara suami dan isteri, dia ada masa-masa dia, masa khusus, masa bekerja, masa beribadat, masa macam-macam lagi. Jadi bila disebut al-mahid ini bukan hanya hukum haid, tetapi lebih dekat daripada itu masih ada bahasanya anil mahidi, daripada perhubungan isteri dengan isteri pada masa haid. Hukum pun boleh jugalah kita katanya hukum. Mereka akan bertanya kamu wahai Muhammad tentang haid.
iaitu haid ini tidak diulas lagi di sini, tapi kita akan baca lagi di hadapan nanti, masih ada masanya. Qul huwa adha, jawablah wahai Muhammad, mahid itu azah kotor, azah kotor. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhilah wanita. Nisa itu maknanya isteri. Fa'tazilu, uzlahlah, berasingan dengan wanita fil mahidi, pada tempat haid itu, pada tempat haid. Jauhi di situ artinya jauhi tubuh badan satu perkara, jauhi tempat satu perkara lain. Mahid di sini pula membawa arti yang lain. Anil mahidi, daripada hukum haid pun tak apa. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhilah kamu. I'tizal ini berpisah. I'tizal dalam tasawuf dia ada satu amalan uzlah namanya. Uzlah ni pernah diamalkan oleh, bukan pernah lah, kalangan ulama kita, dia ada masa dia uzlah. Masa dia uzlah ni untuk berfikir, untuk merenungkan kejadian-kejadian Allah, namanya uzlah. Biasanya uzlah ni tidak boleh diganggu orang yang beruzlah. Dia uzlah dalam masjid, bukan mereka tidur dalam masjid, bukan iktikaf, tapi mereka di samping iktikaf itu namanya uzlah. Dia berasingan daripada rakan kongsinya. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhlah daripada wanita fil mahidi, pada tempat haid itu sendiri. Jauhlah daripada wanita pada hukum haid. Tak benar juga, bukannya sewaktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan kamu dekati mereka hinggalah mereka bersih, suci. Jangan dekat. Macam mana tak dekat? Duduk satu rumah, lari pada rumah lain? Tidak juga. La taqrabuhunna, jangan kamu berhubung kelamin, jangan kamu mendekati mereka pada masa haid ini hinggalah kamu hatta yathurna, hinggalah isteri-isteri kamu itu suci. Taqrabuhunna, jangan rapat, jangan. Sebabnya jika kamu dekati mereka, maka akan lain pulanya jadinya. Jadi jangan dekat. Dalam Al-Quranul Karim sering menyebut wala taqrabu zina, wala taqrabu malal yatim. La taqrabu zina, jangan kamu dekat. Dekat itu yang dilarangnya, jangan kamu berzina, itu dianya. Tapi sengaja dia tak sebut jangan kamu dekati zina. Kalau zina, lebih lagi tak boleh. Itu bahaya sangatlah. Jadi di sini wala taqrabu malal yatim, jangan kamu dekati harta anak yatim. Jadi kamu dekat tu maknanya kamu ambil harta anak yatim, kalau duitnya letak dalam poket, kalau menggeran tanah misalnya, simpan rumah, jangan bawa pergi sana sini, nanti pula hilang. Di sini pula taqrabuhunna, hampir wala taqrabu zina jugalah, jangan kamu dekati mereka isteri hinggalah mereka itu suci. Dalam bahasa kita pun ada dekat-dekat dengan tempat apa nama ni, suis lampu. Dia merupakan satu kawasan khas. La taqrabu, jangan kamu dekat, bahaya ditulisnya. Jangan dekati kawasan ini, berbahaya. Dia tidak katanya, kalau dia kat betul terang bahaya tu, bahaya apa? Bahaya. Jadi orang buang benda yang bahaya itu samalah dengan dia buang racun pada binatang. Ular dia ada racun dia. Tapi kalau kita pandai buang, maka orang katanya ular tu boleh dimakan. Pasalnya tak boleh, kita tak pandai sembelih.
tak pandai sembelih dia, tak pandai sembelih akan termakan racun-racunnya. Itu berbahaya. Jadi taqrabu dalam Al-Quranul Karim biasanya diguna bukan saja jangan dekat, tapi satu perkara lain, ada benda yang bahaya padanya, racun ke, karannya ke, ataupun macam-macam lagi lah. Jangan kamu hampiri zina, dekat melihat pada orang perempuan, itu taqrabu namanya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan kamu rapat dengan mereka hinggalah mereka suci. Mereka sudah ada tempoh dia. Seorang wanita yang datang darah haid ini, hendaklah dia pastikan berapa hari sudah berlalu, dan biasanya berapa hari sekali ada tempoh haid. Semuanya ini perlu diambil kira, kerana hukum bergantung pada kebiasaan seseorang itu. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, apabila mereka itu suci, maka datangilah mereka. Mereka itu mengikut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Jadi kalau dah suci, biasanya ada hukum lain lah pula. Hukum lain, jangan hukum duduk diam saja. Sekarang sudah terbuka pintu yang dilarang itu, yang dikatakan bahaya itu sudah tidak ada lagi. Maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, dari jalan yang diperintah oleh Allah kepada kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan hidup ini sebagai jalan yang Allah suruh supaya kita mempunyai zuriat. Kerana zuriat ini memberi faedah kepada seseorang itu apabila dia sudah berusia, maka pada ketika itu dia memerlukan orang membantunya. Jadi oleh yang demikian jalannya itulah dia jalan melahirkan zuriat. Jadi di sini biarlah zuriat itu datang hasil daripada kerja kamu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala perintah supaya datang melalui jalannya. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangilah mereka menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memerintah kamu melalui jalan yang tidak suci. Jalannya bagaimana? Jalan yang disebut sekarang ni, tak usah sebutlah sekarang. Ya, tidak dia sama apa, tak tahu. Datangilah mereka dari jalan yang diperintah oleh Allah. Maknanya jalan yang diperintah oleh Allah ialah jalan tadilah jalan yang dihalalkan oleh Allah. Jalan lain haram dilakukan. Ini jalan liwat misalnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertaubat dan suka juga kepada orang yang suci, bersih. Mutatahhirin, orang yang bersuci, sungguh-sungguh bersuci. Kita selalu sebutkan kalau perkataan dalam bahasa Arab ini dia tambah hurufnya. Asalnya tahara tu makna tahir, suci. Tapi kalau mutatahhir, itu bukan sekat suci lah, suci, sungguh-sungguh suci. Mutatahhirin, ada niatnya, ada bersih, kebersihan itu jelas kebersihannya, bagi dia membolehkan untuk beribadat, untuk berhubung dengan suaminya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bukan dia berhubung dengan suami pun boleh berhubung dengan isterinya apabila kebersihan itu sampai kepada peringkat yang sungguh-sungguh bersih. Dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa al-mutahhar, la yamassuhu illa al-mutahharu
mutahharun. Bila ada syaddah itu, satu syaddah mutahharun, dia membawa arti bukan setakat bersih, tapi bersih yang diguna lebih daripada tarah biasa. Kalau tarah biasa bersih itu cukup dengan air saja misalnya, tak perlu lagi lah bahan-bahan pencuci, tak perlu, maka itu tidaklah setakat suci saja dia sudah cukup sudah memadai untuk beribadat salat. Tapi kalau disebutnya mutatahhirin, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan dalam perkara sentuh, la yamassuhu illal mutahharun, kecuali orang yang bersih, dan kebersihan di situ kebersihan yang lebih daripada had yang membolehkan dia, yang mencukupkannya bersalat. Menurut kesucian itu, ambil wuduk pun dah suci dah kira-kiranya. Dan ada setengah amal ibadat itu tak boleh kita sentuh kecuali kita berwuduk baru boleh sentuh. Wuduk itu dikira mutahharun, orang yang sudah suci. Tapi setengah mazhab pula menyatakan mutahharun itu bukan manusia, malaikat yang tak boleh sentuh Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi malaikat pun tak boleh sentuh, apalagi manusia lagi-lagi lah tak boleh sentuh. Jadi kalau begitunya, hukum menyentuh Al-Quran, hukum bersolat dan lain-lain ibadat lagi, tidak boleh manusia menyentuh dengan sewenang-wenangnya kecuali sesudah dia bersih itu semua ada wudu ataupun mandi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertaubat. Tawwabin ini laki-laki, suami punya, suami juga mesti bersih. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka kepada mutatahhirin, orang yang bersih sungguh-sungguh. Mutatahhirin juga bagi orang laki-laki. Orang perempuan pun boleh masuk. Kalau orang laki-laki boleh masuk, orang perempuan boleh masuk lah situnya. Jadi yang dikehendakinya di sini, laki-laki pun bersih, orang perempuan juga pun bersih mengikut nas Al-Quranul Karim. Kemudian nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Besok kita akan baca teks. Sebab teks ni kalau kita tinggal jauh-jauh, maka semacam berulang hukum yang kita baca. Nabi SAW bercakap pasal haid ini dalam beberapa nas yang panjang. Oleh itu wajar kita baca, dan esoklah kita baca. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين والمتطهرين. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.